Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada dalam program pengurusan jenazah kritikal SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, dengan kerjasama Brigade Bakti Malaysia, yang mana akan menjadikan program ini sebagai salah satu medium didikan untuk para pelajar sekolah rendah, menengah, kolej dan juga peringkat universiti di seluruh Malaysia. Jadi sebentar tadi kita dah terangkan tentang bahagian teori, yakni 4 perkara yang saya telah sentuh, 3 perkara yang telah saya sentuh, iaitu yang pertama ialah bagaimana cara kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Yang kedua, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Dan yang ketiga, apakah kaedah kita untuk mendapatkan permit kubur, dokumentasi dan sebagainya. Kita dah terangkan dalam perkara yang pertama tadi, bab teori. Mana-mana yang terlepas tadi, boleh tengok balik dalam page Ustaz Rafi Zainal, Undertaker. Ya, baik. Sekarang kita masih lagi bicarakan bab teori juga, tapi dalam bahagian peralatan. Yang keempat ialah peralatan yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Baik, dalam SPJM kami ada menyediakan 2 jenis kit. Ini promosi Dalam kit yang pertama ni, yang berwarna ni, nampak tak? Nampak kit yang pertama ini dia lengkap semua sekali. Ada kain kafan, ada kain hijau macam ni, ya, kain hijau ni ada 2 helai. Dia ada satu lagi jenis warna gelap, siap dengan kain tuala, ya. Ada glove, ada apron, ada mask topeng muka tu, ada sabun, cendana, kapur barus, celak, minyak wangi, air mawar. Ni semua dalam set ini dia dah siap potong. Siap potong maknanya kain kafan dah ada 3 helai, ada kain tudung, kain kemban, semua dah siap potong. Dalam set yang warna ni pula, yang tak berkala ni pula, ya, dia adalah set yang belum dipotong macam ni. Diberi 13 meter kain. Nanti saya akan terangkan cara potongan dia. Kain dah bagi kapas 3 kapas. Dua-dua set ni bagi 3 kapas. 1, 2, satu lagi kat sana. Okey, dan peralatan yang saya sebutkan tadi sama saja. Ya, dua-dua set ni sama harga. Saya buat berlainan kerana ada orang dia kata kami nak potong sendiri, kami ada cara sendiri. Okey, ni kain dia. Ada orang kata nak siap potong, ni dia. Terpulang mana-mana pun janji kain kafan kan. Baik. Ini peralatan biasa kita guna. Yang pertama kain kafan. Okey, kain kafan ni yang wajib bagi lelaki dan wajib bagi perempuan adalah sehelai. Kena faham. Ya. Wajib, maknanya wajib tu benda yang mesti ada, ialah sehelai yang menutup aurat jenazah, lelaki ataupun perempuan. Adapun sunat ialah lelaki 3 helai, perempuan 5 helai ataupun lebih. Tapi jangan sampai membazir. Ya, 3 helai kerana apa? Ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain putih sahaja, tanpa jubah, tanpa serban. Ya, 3 helai kain dihamparkan, jasad Rasulullah yang mulia diletakkan dan terus dikafankan, tanpa ada jubah, tanpa ada baju, kemban, tanpa ada serban macam kita biasa buat. Namun kalau kita nak buat, tak ada masalah. Ini juga satu sunnah kerana Rasulullah SAW juga pernah menyebut, cantikkanlah kain kafan di kalangan mayat yang kamu uruskan. Nabi suruh cantikkan. Mana kata ini sunnah juga, kerana jenazah akan dibangunkan nanti dengan pakaian yang dipakaikannya dahulu. Jadi ketika dia mati, itulah pakaian yang akan dibagikan nanti. Baik, ini kain kafan. Alright. Kemudian dia barang-barang dia wajib jenazah untuk kafan kain saja. Faham Kain sahaja. Adapun serbuk cendana, kapur barus, celak, apa-apa yang lain-lain itu sunat, wangi-wangian dan adat kita sahaja. Okey, kita sebelum nak mandikan jenazah, kita akan gunting kain kafan dulu. Saya tunjuk contoh. Baik. Jenazah sila baring. Okey, sebelum jenazah dibaringkan, saya tunjuk contoh yang biasa saya buat. Okey. Jenazah dewasa standard 2.5 meter ukuran dia, panjang 2.5 meter.
Maknanya tinggi dia tu 2.5 meter. Kami menggunakan kain putih bidang 60 dan lebar. Nampak? Bidang 60. Ada satu lagi tu bidang 45 tapi kecil. Bidang 60 dia lebar sikit. Lebar, jadi kita potong dia macam mana cara dia. Okey, 2.5 meter. Kalau cara orang lama, dia kena ukur mayat ujung kepala sampai ujung kaki. Lepas tu baru nak ukur pada kain. Ataupun ambil tali tip, tali kira tu ukur sampai 2.5 meter. Tapi kaedah yang saya guna ini, badan saya dah gazetkan dah, dah tetapkan dah 2.5 meter dengan ukuran bagi tangan saya ialah bersama dengan 1 meter 1 depa setengah. Okey, alright. Ni 1 depa. 1 depa. Saya ambil setengah depa. 1 depa, ni 1 depa. Ambil ujung dia ni setengah depa. 1 depa setengah. Bersamaan 1 depa setengah saya bersama dengan 2.5 meter. Kena faham ya. Ni kata orang ukur baju di badan sendiri, kan? Ini tinggi saya. Kalau orang yang rendah sikit daripada saya, mungkin 1 depa sampai ke bahu, mungkin 2 depa, ikut ketinggian masing-masing. Tapi ketinggian saya 1 depa setengah badan saya bersama dengan 2.5 meter. Jadi saya tak payah bawa tali tip ke, nak ukur jenazah ke. Memang standard jenazah dewasa 2.5 meter. Kita gunting dia. Gunting terus. Okey. Dah ada sehelai kain. Sehelai kain. Okey. Yang bahagian panjang ni lebar, panjang. Yang panjang ni, okey, kita ambil lembaran yang tepi satu je. Satu je, jangan dua belah, sehelai je. Lebih kurang 2 jari. Jarak dia lebih kurang 2 jari. Kita koyakkan sedikit. Gini. Goyakkan tanpa rasa bersalah. Okey. Koyak je. Koyak lagi. Dah ada satu helai tali dan sehelai kain yang dah siap potong. Baik, kita letak tepi dulu. Okey, satu helai tali, satu helai kain. Ini kaedah yang mudah. Saya buat ukuran 1 depa setengah bersama dengan 2.5 meter. Kalau tuan-tuan tak yakin macam mana, okey, tuan-tuan ukur satu kain. Okey. Ukur contoh, panggil Nazir jap. Nazir. Mari. Okey. Okey, tali yang saya potong ni ibaratnya 2.5 meter. Okey. Contoh kat abang ni pula. Cuba buat 1 depa. Panjang. Buat sini besar sikit. Okey, 1 depa dia. Okey, pegang ujung ni. Pegang ujung ni. Ni tangan lepas. Okey, ni. Tarik. Tarik sampai ujung ni tangan. Okey, baik. Tengok. Dia lebih sedikit tangan dia. Maknanya, contoh saya buat, okey, buat macam ni pula. Daripada sini, senang nampak. 1 depa saya dengan setengah. 1 depa setengah saya 2.5 meter. Okey, abang ni ambil ujung-ujung. 1 depa. Okey, 1 depa kemudian setengah. Cuba buat tu. Tengok ujung dia tu. Dia sampai bahu. Sebab ketinggian kami berbeza, jadi saya punya 1 depa setengah sama 2.5 meter. Dia punya 2.5 meter bersama dengan 1 depa sampai bahu. Ini ukuran dia. Ya, maknanya lepas ni kalau dia nak gunting kain, dia kena buat ukuran macam ni. Okey, sampai sini. Alright, kita tengok try. Okey, baik. Cuba try ni. Okey, satu helai kain. Nah, ukur. Buat 1 depa. 1 depa. Buat lagi. Ujung. Okey, 1 depa. Okey. Pegang ujung. Okey, tarik sampai yang bahagian bahu tadi. Mana bahagian tadi? Sini je kan? Sampai situ. Okey, lipat. Lipat dua. Lipat dua macam ni. Kita nak gunting dia. Okey, gunting. Buat tulang dia senang. Okey. Gunting. Kita tengok macam mana abang chef menggunting. Allah. Apa tu? Memang tangan memasak saja. Okey, baik. Okey, kita dah dapat kain yang kedua ni. Okey, gunting yang untuk tepi.
buat ukuran 2 jari, kemudian gunting untuk buat ikat tali dia. Gunting bahagian yang panjang ya. Okey, tarik. Tarik je tanpa rasa bersalah. Okey. Baik. Dia dah ada, kita dah ada 2 helai kain. Okey, saya tunjuk ukuran tadi Baik, ini tali yang dia potong. Abang kita potong. Tali yang saya potong. Okey, pegang. Tengok sama ke tidak? Lebih kurang lah. Terlebih sikit pun tak apa. Maknanya lebih kurang lah ni. Mungkin sebab dia tak ukur betul-betul tadi. Tapi lebih kurang macam ni lah keadaan dia. Ya. Baik. Kita nak dapatkan 3 helai kain. Okey. 3 helai kain. Kain yang ketiga kita potong lagi. Okey. Tengok kita potong. Okey, buat. Nak try? Mai nak try? Mai. Kita suruh si mati buat try. Okey. Buat 1/2. Okey. Mana seorang lagi tadi? Saiful. Okey, dia dah pernah buat. Sebelum ni saya tunjuk kat dia. Jadi 1/2 dia bersama dengan 1/2 saya. Lebih kurang saja. Sebab dia tangan panjang. Salah. Okey. Gunting. Gunting ni kita tahu. Kita gunting ni kat bahagian yang tertutup ni senang. Kalau bahagian yang terbuka ni mungkin kat jahitan dia tu gunting dia tu lagi. Okey, tutup. Gunting. Okey, gunting. Nampak agak kekok di situ. Okey, yang penting gunting je. Okey, baik. Dia dah dapat selai. Okey, gunting bahagian tepi pula. Nampak ke? Okey, sikit. Lebih kurang jarak 2 jari lah. Untuk apa buat tali ni? Untuk ikat mayat, senang. Okey. Gunting saja. Okey, baik. Kita tengok ukuran dia pula. Okey, 1. Tali yang kedua. Tali yang ketiga. Tengok sama tak masing-masing? Okey, lebih kurang. Walaupun ada tinggi sikit. Okey, kita buat lebih kurang saja. Okey, macam ni je. Yang penting nak gunting kain mesti lebih atas dan bawah. Jangan potong mayat cukup saja. Kepala cukup kita potong kain, kepala dengan kaki dia tinggi mayat. Maka macam mana kita nak buat bunjut atas dengan bawah? Ni kita kena lebihkan, ya. Okey, selesai. 3 kain. Kemudian, okey, 3 kain ni kita letak tepi. Okey, ni 3 helai kain dengan 3 helai tali. Okey. Baik. Kemudian kita nak buat kain kemban dia. Kain kemban. Okey, saya buat potongan ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Ya. Kaedah saya sekarang ni lelaki dan perempuan semua boleh pakai. Okey. Kain kemban. Kain kemban kita buat panjang sikit. 1/2. 1/2 cukup. 1/2 ataupun bersama dengan 1.5 meter. Saya anggarkan sajalah ya. 1.5 meter. Okey, baik. Kita pun potong. Okey. Ini nak buat kain kemban. Okey, saya buat 1/2 tadi. Kain kemban ni bila kita potong, bila kita buka, dia akan lebar macam ni. Dan tinggi saya saja sampai bawah ni dah tutup sampai ke muka ni. Ni untuk ukuran 1/2. Ya. Maknanya cukup lah ni untuk lelaki dan perempuan, dah tutup aurat dah habis dah. Ya. Tinggi saya tinggi tuan-tuan. Nampak dalam kamera mungkin nampak rendah kan. Sampai ke muka dah ni. Okey, ini kain kemban, lipat dulu. Okey, kemudian apa lagi kain kita nak pakai? Kain telekung ataupun kain serban ataupun kain tudung, ikutlah apa nama pun, kain tutup kepala. Okey, saya buat kaedah yang mudah sesuai untuk lelaki dan perempuan. Tadi 1/2 kain kemban. Ini setengah depa saja. Setengah depa saja. Setengah depa ataupun saya anggarkan 1 meter lah. Saya pun main anggap je kan. Agak-agak je lah kan, pandai lah. Okey,
satu depa ataupun kita gunting lebih kurang 1 meter kain. Okey. Untuk buat kain tudung. Ini bidang 60 tadi kita dah potong. Okey, bila kita buka, okey, kita buka dia akan jadi macam ni, lebar. Okey, lipat balik. Ambil tulang dia balik, tulang yang tadi. Kita gunting lagi 2. Kita gunting lagi, kecilkan dia lagi. Biar dia dia jadi 2 helai. Tadi dah setengah depa, lepas tu kita gunting tengah dia jadi 2. Okey? 2 ni lah kita akan buat tutup kepala dia. Nanti saya akan tunjuk macam mana kaedah dia. Okay, kita letak tepi dulu. Selesai. Kemudian ada lebih kain lagi. Baik, kita buat kain gosok dia. Kain gosok ni untuk gosok mayat masa nak mandi jenazah. Okey, ambil ukuran lebih kurang 1 sehingga siku. Setengah apa ni? Hasta. Jadi lipat, kemas-kemas. Okey. Kita potong. Okey, settle. Baik, yang ni kita buat apa? Potong lagi kecil-kecil. Lipat lagi. Okey, saya tak tepi dulu, mungkin tak nampak nanti. Okey, yang ni kita nak buat kain gosok. Lipat saja, ikut suka-suka hati kita. Lebih kurang besar-besar macam ni kan. Gunting. Cari tulang dia tu, gunting. Okey. Kita gunting saja. Okey, lebih kurang sebesar tapak tangan jugalah. Kita tengok berapa yang dapat. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 helai. Okey, saya ambil 1 je. 1 ni saya lipat. Ini untuk tutup muka si mati. Bila jenazah tu dah siap kafan, kita akan tutup muka guna kain yang ni juga. Okey. Baik, kita ambil cantik sikit. Ini. Okey, saya letak tepi dulu. Yang lebih ni buat apa? Yang lebih ni gayung ada gayung. Belah mana? Mana gayung? Yang lebih ni lah kita akan masuk dalam gayung untuk gosok badan mayat waktu nak mandi nanti. Macam ni kan. Ni gayung. Masuk dalam ni. Siap-siap. Letak dalam ni, bubur sabun. Nanti saya akan tunjukkan cara dia. Okey, settle. Ni kain lebih buat apa? Okey, kain lebih ni boleh juga buat untuk tutup mayat masa nak mandikan jenazah dia. Ataupun masa nak angkat jenazah. Okey, saya ambil sikit. Masa nak angkat jenazah, kita potonglah lebih kurang dalam setengah depa. Setengah depa kita potong, ambil sikit setengah depa lagi. Dia banyak, memang kita bagi lebih sebab kadang-kadang ada orang tak dapat nak agak-agak berapa potongan dia. Jadi dalam set yang kami keluarkan ini memang kita bagi lebih. Tapi kadang-kadang bagi orang memang tak cukup 13 meter, kecilnya, sikitnya. Sebab mungkin dia tak biasa. Okey. Ni setengah depa, bila kita buka dia akan jadi manjang. Boleh digunakan untuk tutup badan mayat ketika lepas mandi sebelum nak angkat ke kain kafan. Okey. Lebih ni, ada lebih lagi. Lebih ni apa? Kita boleh buat lapik untuk jenazah. Okey, nanti lapik bawah dia. Alright, kita clearkan dulu sini. Kain hijau ni pun boleh buat untuk mandikan jenazah dan juga tutup atas kain kafan. Okey. Jom kita clearkan ni jap. Ni kain lapik. Tu alihkan ke bawah. Semua. Okey, ni kain lebih tadi. Kita buat lapik kat bawah. Kenapa nak lapik? Sebab senang nak angkat jenazah. Okey. Sebelum nak mandikan jenazah, kita kena bentangkan kain kafan dulu. Okey, baik. Ambil 3 helai kain tadi. Okey, saya dah bentang kain. Okey, 3 helai tali tadi kita ambil. Satu lagi? Dah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kita ambil 2 saja. 2 saja. Tali yang panjang tadi ni, kita ada 3 tadi. Kita ambil 2 saja. Okey, 2 ni samakan dia dan kita tarik sampai satu hasta ni. Guntingkan dia. Maka
dah ada yang pendek, panjang dan lagi panjang. Buat apa nak pendek ni? Pendek ni untuk ikat bahagian atas kepala dan juga hujung kaki dia. Okey, satu dekat sini. Nah, ni kepala dia. Okey, satu kepala. Okey, mai. Tolong. Okey, ni bahagian tangan dia. Okey, buat betul. Sekejap benda pula. Ni kena kemasan ni. Okey, nah tarik. Okey, tangan dia. Okey, bahagian pinggang dia. Tangan, pinggang dan juga bahagian lutut dia. Lutut dia. Dan hujung sekali ialah yang pendek tadi, bahagian kaki dia hujung sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan saja, sunat nombor ganjil. Ada orang yang buat sampai 7. Dia letak kat tekak satu. Nah, nampaklah kepala mayat masih ketul macam tu. Cerita orang Indonesia macam tu selalu. Kan? Pocong-pocong. Siapa suruh ikat leher tu? Tak payah. Satu lagi kat buku lali. Tak payah. Ya? 7 je tempat dia. Baik. 5 je tempat dia. Kepala, tangan, pinggang, lutut dan hujung kaki. Baik, kita akan letak satu-satu kain. Okey, kain yang pertama. Okey dah. Okey, abang Jad. Merekam. Okey. Baik, ini tips tambahan. Bagi nak bentangkan kain, okey, letak bawah sikit. Nak bentangkan kain yang ni, kita tengok. Ini kawasan yang kita ambil buat koyak tali tadi. Dia keluar benang. Yang ni kawasan yang kita tak gunting tadi. Dia cantik lagi. Maka letakkan yang bahagian yang kita koyak tadi ni sebelah kiri. Kepala mayat sini, maka belah kiri dia. Sebab apa letak belah kiri? Sebab bila kain ni ditutup, dia bermula sebelah kiri. Yang belah kanan ni akan berada di luar, atas. Maka tak nampaklah kesan koyakan ni kekemasan sahaja. Alright? Satu kain. 2. Terus bentang kain kedua. Tak payah letak cendana kau baru lagi. Nak letak boleh, tak letak pun kalau cara saya tak letak, ya. Baik. Dia kain kafan ni ataupun nak mandi mayat ni, dia ikut style masing-masing sebenarnya. Tapi cara yang saya bagi ni kaedah yang memudahkan. Okey, letak tengah-tengah, sambung tengah. Okey, kain yang kedua. Okey, terus kita letak kain yang ketiga. Ini kaedah kalau misalnya kata tak nak buat baju. Tak nak buat baju, terus letak kain yang ketiga. 3 helai kain. Okey, letak. Baik. Kalau ikut kaedah Rasulullah ketika dikafankan, jasad Rasulullah hanya 3 helai kain ni saja. Tak ada jubah, tak ada serban, terus tutup. Tapi boleh tak kita nak buat baju? Pun boleh. Itu pun disunatkan juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sunat mencantikkan kain kafan si mati kerana si mati akan dibangunkan ke akhirat nanti dengan pakaian yang dipakaikannya. Sebab itulah ada orang letak telekung, letak ni ihram ke apa. Boleh. Ada boleh tak letak telekung, boleh tak nak pakaikan ihram. Boleh dari segi hukum, boleh, harus. Namun dari segi manfaat, okey, baik, dari segi manfaat, kalau kain ihram, kain telekung yang cantik-cantik itu kita pakai pada mayat, boleh. Namun kalau kita hadiahkan kain ihram itu pada orang lain, infakkan kain telekung itu pada orang lain untuk manfaat pada si mati, maka itu lebih besar pahalanya. Selagi mana pahala pakaian itu digunakan, selagi itulah pahalanya dapat pada si mati. Kalau pakai pada si mati, manfaatnya sekali je. Dalam kubur, kain tu mereput. Sayang, rugi kan. Jadi, baik kita infak atas niat pada si mati. Kan besar pahala tu? Boleh pakai? Boleh. Ya, berbalik pada hukum? Boleh. Okey. Ni 3 helai kain. Ini kaedah yang biasa orang buat. Okey. Kaedah yang saya nak buat ni ialah, kita angkat balik kain yang ketiga ni. Letak tepi dulu. Okey. Kita terus letak kapas. Ada plastik ke sini? Dah blackout. Tertekan. Ingatkan blackout. Dia tertekan. Remote atas. Tak, dah on dah. Dah on dah. Automatic. Alright. Okey, cara nak letak kain kapas pula. Baru ni saya ada tengok satu tempat. Dia nak bentang kain kafan. Kaedah dia macam mana? Dia dah potong siap-siap, dah susun tingkat-tingkat macam tu. Kemudian dia labelkan kaki, badan, lengan, leher, kepala. Guna marker pen. Tu kaedah dia lah. Bagi saya kaedah tu tak ada masalah. Cuma mungkin
mengambil masa yang lama, ya. Kaedah yang saya tunjuk ni mudah saja. Tak payah kita koyak-koyak guna gunting. Ambil kapas ni, bawa keluar kertas dia ni. Nampak? Okey. Terus kita bentangkan dekat bahagian kepala dia. Jangan sampai hujung Hujung dia yang ni untuk bunjut. Ini bahagian bawah sikit, lebih kurang satu tapak tangan. Lebih kurang lah. Kita buat macam ni. Tak payah guna gunting. Karate do saja. Siap. Okey. Yang ni keluarkan lagi. Letak kat bahagian badan dia. Nak buat sampai bawah boleh. Nak buat sampai punggung boleh. Okey, saya buat sampai punggung je. Siap. Nampak? Buat huruf T. Kalau badan dia besar sikit, buat double. Kiri, kanan. Okey? Baik. Nanti plastik kita tunjuk cara. Okey. Yang ni boleh buang. Kan senang, simple hidup ni. Buat apa nak susah? Okey. Kemudian, saya nak tunjuk pula, andai kata jenazah ini ada pendarahan. Baru masuk kritikal. Okey. Kalau ada pendarahan, guna plastik. Okey, plastik ni, ada orang biasa guna plastik alas meja, tebal. Ada orang guna plastik sampah. Tak nampak antik pula. Saya guna plastik yang biasa orang buat cat ceiling. Dia lapik kat lantai, dia cat ceiling. Tak nak lantai cat tu jatuh bawah, inilah plastik dia. Okey. Plastik ni segulung RM15 je. Boleh pakai pada 4-5 mayat. Banyak. Okey. Kalau dia accident, satu badan full, penuh accident, maka kita sebelum letak lapisan ni 2 lapisan kain Ni 2 lapisan kain. 1, 2. Okey. Baik. Kita boleh letak dekat atas ni, lapisan yang kedua. Boleh letak kat bawah ni, lapisan yang pertama. Terpulang. Contoh saya nak buat dekat lapisan yang kedua ni. Okey. Okey, kita lipat jap. Okey, letak tepi. Okey, ni 2 lapisan kain. Okey. Bentangkan plastik ni. Nah. Mai, minta frame. Sini, bentangkan plastik ni. Okey. Saya potong siap-siap plastik ni sama besar dengan kain kafan. Okey. Kemudian baru letak kapas tadi. Kapas dia letak sini. Letak kapas tadi atas ni. Untuk mengelakkan pendarahan in case kalau accident, postmortem, mayat reput, mayat terbakar, apa saja, mayat kembung masuk air dan sebagainya, kita letak plastik. Okey. Tapi mayat yang kita uruskan tadi, mayat normal, tak payah plastik. Okey. Dan kalau misalnya kata dia hanya postmortem tu bahagian kepala dan badan, maka tak payahlah buat sampai kaki plastik ni. Potong plastik ni 2. Bahagian kaki bawa keluar, kita letak bahagian kepala dan pinggang saja. Kalau bahagian belakang dia luka, biasa orang tua dia baring lama kat katil, sakit, punggung dia ni melecet, biasa. Maka kita potong plastik ni, letak bahagian pinggang daripada pusat sampai lutut. Maka ikut keadaan jenazah. Tak semestinya kena full macam ni ya. Alright, baik. Jenazah tadi jenazah normal. Tak payah kita guna plastik, lipat balik. Okey, berbalik kepada tadi. Okey, kita buat balik. Letak kapas. Bentuk T. Nampak? Okey, kemudian kita ambil barang-barang tadi. Kapur barus, serbuk cendana. Yang ni serbuk cendana. Dalam set yang kotak berwarna tadi, dia buat botol macam ni. Tuang saja. Gini. Tuang saja cukup rasa. Kan? Banyak-banyak pun tak apa. Tapi saya kesian kat dia hidup lagi. Okey, buat banyak-banyak macam tu. Okey. Kemudian ambil kapur barus. Yang kuning ni cendana ya. Kemudian ambil kapur barus. Kapur barus warna putih. Nampak? Secukup rasa. Okey. Tabur je banyak-banyak pun selagi ada stok. Alright.
Lepas tu ada orang nak letak daun pandan ke, wangi-wangian yang lain tu terpulang. Ini sunat wangi-wangian. Kalau tak ada dua barang ni pun tak ada masalah, ya. Sunat hukumnya. Baik. Dah selesai. Kita ada dua helai kain, saya ulang balik. Kita letak 5 atas tali. 2 helai kain. Kemudian ni 2 helai kain yang panjangnya lebih kurang 2.5 meter. Maknanya baru 5 meter 2 helai kain 2.5 meter kali 2 5 meter baru. Kapas bentuk T. Okey, satu helai kain lagi. Ni kain yang kita dah siap potong tadi. Okey, kita buka balik. Okey. Lipat tadi. Tulang tadi. Okey, dah. Ni okey, kita buka je jap. Kita lipat 2. Okey, lipat 2. Lipat 2, ambil ujung dia. Ni kain yang ketiga tadi saya nak buat baju. Cara nak gunting baju macam mana? Pegang 2 ni. Okey. Dah dapat bucu dia hujung, okey pegang. Okey, samakan dia. Lipat lagi. Nah. Pegang hujung dia ni. Bucu dengan bucu ni kita pegang yang tertutup ni. Kita lipat tajam-tajam, ambil bucu yang hujung ni yang tertutup ni. Okey, bentangkan dia sekejap. Okey, ambil gunting. Bucu ni lah kita akan gunting, buat lekuk dia. Sama ada nak buat V ke, nak buat lekuk ke, buat collar. Macam ni. Alright. Kita akan letak tepi. Buka. Bila buka, dia akan jadi macam ini. Alright, pegang. Kemudian kita nak buat dia punya collar. Nak masukkan leher dia. Jangan gunting dua-dua belah. Ambil belah dalam saja. Ambil satu saja. Guntingkan panjang. Dia akan jadi macam ni saja. Baju cekak musang. Baju Melayu Johor. Okey. Alright. Ni saja, tak payahlah nak buat lengan ke, nak buat butang ke, tak payah. Alright. Pegang ujung dia ni. Terus bentangkan. Okey, bentang. Kita buka bahagian atas ni. Lubang dia tadi ni pastikan betul-betul atas kapas yang kita letak kat kepala tadi. Bahagian yang collar ni letak bahagian atas. Okey, dia akan jadi memanjang macam ni. Pegang ujung. Kemudian kita tak nak kain ni menjela ke bawah, lipat. Lipat kemas. Lipat lagi. Okey, lipat lagi. Dia akan jadi macam ni. Alright, siaplah kita punya barang yang pertama. Alright. Sekarang kita nak mandikan jenazah. Alright. Silakan baring dengan segala hormatnya. Okey. Jap. Okey. Okey. Jenazah dah selesai dibaringkan. Ambil kain hijau satu. Okey, kita sediakan barang-barangnya tadi. Okey. Buka segala peralatan dia. Spek mata dia ni tak sana. Cekak pun ada, tak apa. Buang semua-semua Okey. Jangan risau tak mandi betul-betul. Okey. Ni tujuan kain tadi ni. Tutup mayat untuk mandikan dia, aurat dia. Kalau perempuan, ujung kepala sampai hujung kaki kita kena tutup. Macam mana? Ni, tutup. Sampai hujung kaki dia. Tutup aurat dia. Tapi masa nak mandikan, buka sikit bahagian kepala dia, tutup bahagian dada sehingga lutut dia. Ni jenazah perempuan. Alright? Tutup aurat yang besar saja, dada sampai lutut. Kalau lelaki, tak apa, selak sampai pusat. Pusat sampai lutut. Masa nak mandikan jenazah perempuan, bahagian dada dia tak boleh selak bagi nampak dada dia, tak boleh, aib dia. Kita kena lalukan tangan saja kat bawah ni. Okey? Kalau jenazah pondan macam mana? Soalan yang biasa ditanya. Jenazah pondan siapa yang nak mandikan? Orang lelaki ke orang perempuan? Lelaki lah. Soalan. Betul. Tetap lelaki juga yang kena mandikan jenazah pondan. Jadi jenazah pondan ni
Walaupun ubah image dia, fizikal dia macam perempuan atas sampai ke bawah, tapi tetap lelaki juga. Sebab itulah hakikat sebenarnya. Jadi macam mana mandikan jenazah pondan? Hukum macam mana? Aurat dia tetap pusat hingga lutut. Namun disebabkan dada dia dah macam perempuan, demi menjaga aib dia, kita kena jaga aib, tutup juga bahagian dada dia. Walaupun itu bukan hukum, tapi hukum jugalah, sebab menutup aib itu lebih baik, satu kewajipan, ya. Kalau tak tutup dia punya dada kerana ni lelaki, tak apa, boleh menimbulkan fitnah. Fitnah yang pertama, orang tengok, oh macam tu rupa dia. Ya. Fitnah yang kedua, tukang mandi akan difitnah. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Jadi elakkan fitnah, kita tutup, buat selamba je. Okey, faham Okey. Okey, kita nak mandikan jenazah ni. Sediakan barang-barang tadi. Ambil cendana tu belakang tu, kau barus. Okey. Kaedah orang lama, dia letak banyak baldi. 1, 2, 3, 4, 5 baldi air. Air cendana, air kapur barus, air bidara, akar sintok dan sebagainya. Tapi yang dah siap potong tadi mana? Yang plastik. Ambil ni. Okey, tak apa. Guna je itu, buka itu. Ambil kapur barus dia. Tapi kaedah yang saya nak pakai ni ialah segala ramuan-ramuan yang kita ada tu campur saja dalam satu baldi sahaja. Okey? Baik. Taburkan serbuk cendana secukup rasa. Secukup rasa tu maksudnya letaklah macam mana pun. Kapur barus, tabur, buka kapur barus ni, tabur dalam ni. Kemudian kalau nak letak air mawar pun boleh. Tuang air mawar, tuang banyak dalam ni. Kemudian kita akan penuhkan air. Okey, tak payah buka. Penuhkan air sampailah air tu dah penuh. Gaul sampai naik bau, warna dah rasa. Maknanya dah sebati lah tu. Biasa kita panggil ini air apa? Air 9. Kenapa air 9? Sebab 9 kali jirusan, sunat. Kenapa sunat 9 kali jirusan? 3 kanan, 1, 2, 3, 3 kiri dan 3 tengah. Itu waktu nak 9 jirusan. Itu sebab dia panggil air 9. Tapi tak wajib pun. 9 tu sunat nombor ganjil sahaja. Kena faham. Kalau terlebih, alamak ustaz, terlebih lah ini yang ke-10. Habis nak buat macam mana? Kaut dah baik air tu kan. Tak payah buang masa nak kaut. Terlebih 10 ke, terkurang jadi 8 saja ke, tak payah bancuh lain. Cukup sekadar itu sahaja. Alright? Baik. Ni air 9 kita dah bancuh, jangan terus siram lagi. Dah bancuh, biarkan dekat tepi dulu. Okey? Ni bahagian yang terakhir. Baik. Kita ambil sabun. Okey, sabun tak kisah tercair ke, buku ke, koyakkan. Letak kain-kain yang kita dah potong tadi. Masukkan air. Isi air penuh-penuh. Dalam ni penuh air. Bancuh. Dah penuh air. Okey, baik. Kemudian kita nak mandi jenazah. Buka baju dia semua, seluar dia semua. Okey, ambil glove. Pakai glove. Yang paling utama kena pakai glove ialah tukang mandi yang utama. Tukang mandi utama tu biasa orang panggil tokan. Dia pun tokan tu, kepala dia tu. Okey. Pakai apron, pakai tu. Okey. Dan lagi cantik pakai mask, topeng. Terutama kalau kita COVID-19 sekarang ni kan, pakai topeng. Dalam ni semua siap dah. Topeng ada, mask ada. Okey. Kita pakai saja. Allah, putus. Murahnya kualiti. Okey, baik. Sekarang ni setiap orang dah ada mask dah. Pakai mask masing-masing lah. Dia nipis ni. Okey, macam ni. Kemudian apron. Pakai apron. Dia ada kaedah dia mana pakai dia apron. Saya main selamba je ni. Sepatutnya dia ada kaedah dia. Mula-mula pakai apron dulu. Lepas tu pakai mask. Lepas tu pakai glove. Cara nak buka pun sama juga. Dia ada prosedur dia. Tapi sekadar tu je lah prosedur ya. Baik. Inilah di antara kaedah pemakaian dia bagi jenazah normal. Kalau jenazah yang HIV, AIDS dan sebagainya, dia kena pakai full set lengkap. Glove kena pakai 2 lapis ya. Ni saya buka dulu lemas. Nak mengajar kan.
Okey, kita buka. Kena pakai mask. Okey, buang je lah. Baik. Kita dah pakai mask glove semua. Okey, kita dah gulung tangan kita. Nak mandikan jenazah ni sekurang-kurangnya 2 orang ataupun 3 orang. Lagi cantik 3 orang. Paling ramai 5 orang. Kalau luar biasa 10 orang. Tu melampau. Ya, jangan ramai-ramai. Bukan memudahkan, menyusahkan. Alright. Silakan duduk tepi tu. Tukang mandi utama dia kena duduk sebelah kiri mayat. Saya duduk sebelah kiri mayat. Sebab apa? Sebab saya akan mencebok mayat guna tangan kiri. Senang nak selok macam tu aja. Kalau duduk sebelah sana, tangan saya akan jadi sebelah sini. Maka susah saya nak kaut. Nak macam ni. Dah macam terkekial dah kan. Susah. Alright? Okey. Mandi jenazah. Nak mandikan jenazah ini sunat sahaja, berniat untuk mandikan jenazah. Alright? Dia tak macam mandi wajib berniat. Tapi untuk mandi jenazah sunat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Taala. Syarat dia apa? Ratakan air ke seluruh badan. Kalau nampak najis sedebak macam tu, bersihkan najis dia dulu. Buang najis dia dulu. Kalau nampak najis dia jelas. Kalau tak nampak, okey, kita mula pada atas. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Taala. Buka air Oh jangan. Katakanlah air keluar betul-betul, seram keluar air. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Alright? Kalau perlahan sangat, kalau kita buat laju sangat kan, buka air, dia pun busak. Dah macam basuh kereta. Sakit badan mayat, jangan seksa. Kalau perlahan sangat pula, slow je kan, sakit hati kita, lambat sangat. Jadi jangan laju sangat, jangan pelan sangat. Alright? Sederhana saja buka air. Lagi cantik tarah tangan. Rambut dia panjang, kita pun selatilah rambut dia ni. Panjang betul rambut orang ni, guntinglah sikit, tak payah. Jangan pandai-pandai, walaupun rambut dia berkala-kala, hijau, biru, kuning macam traffic light ke apa, dia aja. Ratakan semua rambut dia semua. Wah, mana salon pakai ni? Bersihkan. Ingat, masa nak mandi jenazah, jangan masukkan paip dekat dalam lubang hidung. Sap keluar air kat sini. Masuk tang sini, keluar tang sini. Ya? Tak payah macam itu, menyakiti mayat. Lalukan air kat tepi hidung je gosok. Korek guna tangan ni. Guna ni. Korek sikit. Okey? Baik. Ratakan air semua kat celah telinga, janggut-janggut dia, jambang dia semua ni. Ya Allah, muda lagi meninggal. Kan? Kita pun tak ada bacaan khusus Bacaan khusus tidak ada. Tapi kalau kita nak selawat, nak berzikir, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kita buat. Okey, ratakan air kat celah jari dia. Celah jari ada orang salah anggap celah kuku pun dia nak ambil. Ya Allah, tak potong. Hitam kuku dia ni, dia korek-korek kan. Tak perlu takat macam tu. Lalukan air kat bahagian luar saja, yang boleh dicapai saja. Okey, kat pusat dia ni. Ni kalau lelaki kalau perempuan lalu kat macam ni je. Jangan selak habis. Okey. Sini kita lalukan air semua sampai bahagian kaki dia, angkat sikit. Jangan tinggi sangat. Okey, lalu sampailah celah jari dia semua. Okey, sebelah sini pula aurat dia kena jaga. Angkat sendiri. Sampai kaki dia semua. Okey. Baik. Kemudian sabunkan. Waris pun ambil kain selai-selai, gosok perlahan. Jangan buat macam kita basuh baju. Kan, perlahan-lahan. Kita bukannya nak, ini bukannya car wash, ya, ataupun ni bukannya spa. Slow je, buat slow. Kenapa? Nak buang daki kan. Tak payah buang daki ke buang apa-apa. Sekali jalan je gosok. Ya. Okey. Kita akan bersihkan, sabunkan mayat ni semua. Lepas tu buka kaki dia. Jangan risau Ini hanyalah lakonan semata-mata. Don't try this at home. Okey. Jika perlu saja try pada mayat. Ni orang sebenar, jangan risau, saya takkan buat. Alright, istinjakkan mayat ni Sambil-sambil orang sabunkan badan dia ni, kita istinjak dia. Balut tangan kita ni. Tukang mandi yang nak istinjak jenazah ni, nak basuh dia ni, tahjiz dia ni, kena pakai sarung tangan. Dan kena lapikkan dengan kain putih ni, sebab di sinilah dia boleh tahu najis ada ke tidak. Melalui kain putih ni, dia nampak. Okey, dia akan selok. Dia akan berbunyi.
Oh, Allah, telefon ada lagi dalam poket. Okey, kita menggosok. Alright. Kita hanya lalukan air, tengok. Oh, ada sikit lagi najis. Bersihkan. Boleh tak tekan perut dia? Boleh, tekan perlahan-lahan urut sebelah kiri ni sahaja. Sebab tangki najis kita di sebelah kiri, perut kiri. Tak payah buat macam roti canai. Tekan macam ni, tekan macam ni, Stop kan. Jangan seksa mayat. Ya. Lepas tu pula janganlah kita nak tergamak. Weh, najis ni ada lagi ni. Masukkan paip kat dalam lubang lubung. Sap, keluar najis. Menyakiti badan mayat. Macam yang saya katakan tadi, kalau tahu mandi wajib, maka tahulah mandi mayat. Maka kalau kita mandi wajib, adakah kita masukkan lubang paip kat lubung? Tak ada. Kan? Adakah kita buang najis dalam perut? Tekan-tekan. Tak ada. Sekadar di luar saja, yang boleh dicapai saja. Jangan masukkan jari besar-besar macam ni, nak kuik lubang najis tu. Uish, banyak najis nak tarik keluar. Tak payah. Di luar sahaja. Alright? Boleh tak tukar mandi nak tengok jenazah? Nak tengok kemaluan jenazah, ngintai. Boleh tak? Hukumnya, kita tukar soalan sikit bagi nampak cerahan. Boleh tak Tok Mudim yang nak sunatkan orang tu tengok kemaluan orang tu? Tok Mudim yang kerja dia sunatkan orang, tengok kemaluan orang lain. Boleh tak hukum dia? Haram hukum dia. Tok Mudim tak boleh tengok orang lain punya. Kalau suka-suka hati je, budak kau dah sunat belum? Tengok. Haram lah hukum dia, tiba-tiba nak tengok orang punya. Tapi time nak sunat, jadi haruslah tengok. Kalau tak tengok, berangkat ke hospital budak tu. Jadi faham kat sini ialah, bila dalam keadaan memerlukan, maka harus hukumnya tengok. Bila keadaan yang tidak perlu, maka haram hukumnya tengok. Begitu juga pada si mati. Kalau kita kalau kita nak tengok kerana nak pastikan ada najis ke tidak, tengok jap. Oh, ada najis sikit. Harus hukumnya. Boleh tukar mandi, boleh tengok. Tapi jadi haram kalau saja-saja tak tengok. Tengok jap. Oh, haram hukum dia. Okey, kena faham Baik. Bila dah clear, dah tahu, okey tak ada najis dah. Kita bersihkan lagi. Okey, tak ada najis. Maka kita bilaslah air tadi, air sabun tadi. Bilas balik. Sabun badan mayat tadi kan kita bilas balik air. Bilas semua kan. Okey, dah clear bahagian depan ni. Sabun-sabun semua dah clear. Kita akan mengiringkan jenazah. Mengiring macam mana? Tak kisahlah belah kanan dulu ke, belah kiri dulu ke, tapi afdalnya kita buat sebelah kanan dulu. Okey. Tangan kanan kita luruskan, pegang tangan kiri, pergelangan dia, pegang yang belah tangan sini, pegang pinggang dia. Kaedah dia Tangan kiri tukar mandi, pegang pergelangan dia. Tangan kanan pegang pinggul dia. Okey, tarik. Orang belakang ni support. Okey. Jaga aurat bahagian punggung dia. Kita ratakan air. Oi, panjang rambut. Kena. Kalau rambut macam ni lagilah kita kena selati rambut dia ni supaya setiap bahagian rambut dia ni terkena air. Lalukan air saja kat bahagian belakang, sekali jalan je. Lalukan air sampai tapak kaki. Gosok. Gosok sabun sampai tapak kaki, sekali jalan je. Lepas tu bilas balik. Bilas sabun tadi sampai kaki. Ni sabun-sabun yang jatuh kat lantai ni kita tolak. Tolak, buang sabun tadi. Okey, dah clear. Letak jenazah. Kan senang tu. Dia jadi lama sebab apa? Bila ramai tangan. Kita dah bilas sabun kat sini, dia sabun kat atas. Kita pergi sini, bilas sabun kat sini, dia sabun kat bawah pula. Berlari-lari ke sana ke sini kan. Jadi jangan ramai-ramai. 3 orang dah cantik dah. Okey. Kemudian orang sebelah sana pula ambil. Yang sebelah sini tak payahlah kelang kabut nak pergi sana pula. Serahkan je. Orang sebelah sana buat. Dia stay kat sini je. Okey. Turunkan tangan kiri dia ni, pegang pergelangan tangan kanan dia ni, pegang pinggul dia ni, pusingkan, jaga aurat punggung dia. Tarik seboleh yang boleh. Okey. Baik. Kita ratakan air daripada kepala dia semua, terus ke bawah, lalukan air semua sampai tapak kaki dia. Kemudian orang sebelah sana sabun. Sabun tak payah beria sangat, lalukan sabun aja. Lalukan sabun aja sampai tapak kaki. Okey, bilas. Yang penting setiap anggota badan, kulit badan dia, pelipat-pelipat semua terkena air.
Kemudian bilas air yang ada kat bawah ni. Bilas. Selesai. Letak balik jenazah. Okey. Dari sudut hukum, dah selesai dah rukun mandi jenazah. Baik, kita buat sunat pula. Apa sunat? Okey, dari segi rukun dah selesai. Maknanya air dah seluruh badan dah kena. Sunat mewudukkan jenazah. Dan kena tahu, pahala sunat wuduk jenazah ini dapat pada orang yang mengambilnya. Kalau saya ambil, saya dapat pahala. Adapun pada si mati, tidak ada pahala sunat baginya. Sebab dia dah mati, hukumnya dah terhenti. Jadi kat situ kita kena faham, orang yang dah diwudukkan jenazah, tak ada masalah kalau nak diciumkan oleh isterinya. Kalau hidup, suami isteri bersentuhan dalam keadaan berwuduk, maka batal wuduk dia. Tapi kalau suami mati, isteri hidup, nak cium jenazah suami yang dalam keadaan berwuduk, suaminya tidak ada masalah. Batal ke tidak ke, tak ada masalah. Tapi yang bermasalah ialah isterinya kalau ada wuduk. Isteri berwuduk cium suami, dia kena ambil wuduk yang lain. Kena faham ya. Baik, niat wuduk, sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduklah kat muka dia, tangan kanan dia sampai habis, tangan kiri buat 3 kali lah ya. Kepala dia, tangan kanan, tangan kiri. Ni sunat ya. Kaki kanan, kaki kiri. Selesai. Kemudian, jangan lupa, sebelum kita nak angkat jenazah, kita dah buat air 9 tadi. Ambil tu. Air 9 tadi kita dah buat. Kita gaulkan. Curah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak buat 3 kali, 6 kali, 9 kali, banyak kali pun tak ada masalah. Bagi ruang pada waris dia. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunat saja selawat Buat sampailah air habis. Selesai. Okey. Tak payah nak tutup-tutup badan dia. Tak payah. Sebab apa? Kita nak wangian tu melekat kat badan dia. Kalau tadah sepenuh, kalau letak kain satu badan, jurus air tu atas badan, atas kain ni, air tu tak kena pada badan sangat. Dia hanya sekadar pada atas kain dia. Nak pula kalau jenis kain yang kita buat lapik ni, jenis yang plastik tu, yang ada lilin tu. Jadi air dia tu tidak menyerap sampai ke badan mayat. Sia-sia juga. Baik kita buka sedikit, jurus atas badan mayat terus. Okey, baik. Kemudian sebelum kita angkat jenazah, kita ambil kain yang kita potong tadi. Tu ada. Okey. Tak apa. Ini kain yang saya buat tadi, yang saya potong untuk tutup badan mayat. Tutup dulu, gantikan kain yang basah tadi. Ambil kain basah. Aurat mayat kena jaga. Okey. Baik. Ini untuk perhatian ini kain hijau ni anggap tak ada saja. Tujuan kita letak kat bawah ni sebab kesian kat dia ni. Ni tong ni dah banyak mayat dah kita mandikan. Jadi saya lapikkan sahaja ya, tak ada apa-apa maksud pun. Okey. Ambil towel. Okey, dalam set yang kami sediakan, kita sediakan sekali dengan kain tuala. Mudah. Jadi tukar mandi tak payah tanya pada waris, ada kain tuala tak? Ada kain batik tak? Tak payah. Dalam kotak dah siap dah kain tuala dan 2 helai kain hijau ataupun kain batik. Semua dah siap. Okey. Kita pun lap jenazah. Bosok kan, lap macam ni kan, lap. Okey, lap. Angkat tangan dia, lap kering-kering semua perlahan saja, jangan gosok kasar-kasar. Lap semua sampai bawah. Okey, ngiringkan jenazah. Kaedah yang sama, pegang pergelangan, pegang pinggang. Okey, daripada rambut dia, lap kering-kering terus ke bawah lap. Kemudian, pandai sendiri ambil. Lap lantai dia tu. Lap lantai bawah sampai bawah. Okey, settle. Okey, letak balik. Ngiring suhana pula. Kita lap bahagian kepala dia, lap pinggang dia semua sampai bawah. Lap bawah dia semua. Okey, sebelum kita nak letakkan jenazah, ambil kain kemban. Kain kemban. Soalan apa? Macam mana nak tekan turun keluarkan najis? Sekejap ya. Okey. Macam mana nak tekan turun keluarkan najis? Okey, nanti saya jawab. Okey, kain kemban yang kita potong 1 depa tadi, kita buka dia, terus letak kat bahagian bawah jenazah. Lipat separuh. Lipat setengah macam ni supaya mudah untuk kita angkat nanti. Okey, letak jenazah. Jaga aurat dia. Okey, ambil kain bawah tu.
Okey, tutup bahagian aurat dia. Jadi kita dah ada kain kemban di atas ni, senang kita nak angkat jenazah terus ke sana. Okey, rapat ke sini. Okey, soalan dia tadi, macam mana nak tekan? Tak payah tekan, urut sahaja najis apa perut dia ni. Kita hanya bersihkan bahagian luar sahaja, dubur dia. Tak payah korek katakan. In case kalau kita tak tekan pun najis keluar, tak henti-henti, macam mana pula nak buat? Okey, kita anggarkan masa. Agak-agak macam terlalu lama sangat najis tak henti keluar ni, bermaksud bahagian uri atau apa uri pula, bahagian usus dia ni ada masalah. Ambil kapas, gumpal banyak tebal-tebal, sumbat kapas di bahagian lubur dia. Sumbat sampai dah padat, bersihkan luar tu, tutup. Begitu juga kalau jenazah perempuan, tak maaf cakap, kalau bahagian dia tu ada haid, pendarahan, tak henti-henti, ambil kapas, sumbat bahagian kemaluan dia tu, tutup, settle. Okey. Baik, kita rapatkan macam ni, lurus. Okey, mari tolong angkat. Panggil waris-waris dia. Angkat. Okey, kalau jenazah perempuan, pastikan tutup seluruh badan dia, muka semua, supaya tak nampak aurat dia. Okey. Baik. Cara dia macam mana? Okey. Kaedah dia, okey, abang, okey. Tangan kiri pegang ni, tangan kanan pegang kaki dia. Tu dua belah support. Okey, angkat kaki dia. Yang ni tangan kiri pegang ni, tangan kanan sabuk kepala dia. Okey, tengah sikit. Okey, macam tu. Terus angkat, bismillahirrahmanirrahim. Up, gulung sikit kain supaya dia tidak terlonggar, jatuh. Okey, pastikan kepala tepat dekat bahagian lubang yang kita sediakan tadi. Alright. Okey, tak apa, kita tarik kap ni dulu ke sana. Okey. Okey. Okey, kita letak jenazah terus. Kan senang ni, maknanya kita guna kain kemban ni saja angkat jenazah. Memudahkan. Kalau tidak nak angkat macam tu, dia jadi susah, takut terkoyak kulit mayat. Okey. Baik. Kita akan kapaskan jenazah, tapi kaedah dia ialah kita tutup dulu supaya nak elakkan aurat dia ternampak. Okey, mula-mula kita kiamkan tangan jenazah, kiamkan tangan dia. Okey. Ambil kain sebelah kiri ni, tutup belah kanan. Okey, ambil kain sebelah kanan tu, ni kain kemban tadi, tutup. Tarik keluar kain yang kat bawah tadi. Tarik. Maka auratnya dah tertutup. Sebab setengah orang dia nak buang kain yang basahan tadi, yang tutup tadi tu, dia ambil kapas, tutup sikit. Tarik kapas, tutup sikit. Tarik kain, tutup sikit. Maka kemungkinan auratnya tu terdedah tinggi. Jadi kita kembankan dia siap-siap macam ni. Kemudian baru kita letak kapas pada badan mayat. Kaedah nak letak kapas sama macam kaedah yang saya tunjukkan tadi masa bentangkan kapas. Letak terus kat atas ni, kat bahu dia. Macam ni. Terus ke bawah. Kan senang macam ni. Tak payah nak gunting-gunting lah. Letak macam ni je. Sebab tu kita bagi 3 kapas, ya. Okey. Kita akan buat terus sampai bawah. Buat betul ni. Jangan main. Sebab nak buat rakaman kan. Terus. Simple saja. Okey, sampai bawah kaki dia. Nampak? Kan senang, tak payah nak potong-potong. Ya. Ni bahagian ujung kaki dia tu. Tutup. Tutup. Okey, settle masalah. Okey, tak apa, letak tepi dulu. Baik, tak payah tengok, sama je. Okey. Kemudian kita ada baju tadi. Okey, ambil ujung dia tu, lalukan terus. Nampak sampai hujung. Ambil atas dan bawah. Atas dan bawah tadi. Pegang hujung dia tadi. Ni saya kata sesuai untuk lelaki dan perempuan. Tengok nanti tarik tegang-tegang. Tegang-tegang ke ujung ni, tegang. Tegangkan ujung. Okey, tutup belah kiri dulu. 1. Okey, tutup belah kanan pula. 2. Okey, tengok berapa lapis kain yang dah tutup dada dia. Yang ni 4 lipatan. 1, 2, 3, 4. Kemudian dalam tu dah ada kain kemban 5, 6. Kain kemban tadi 5, 6. Kapas lagi 7 dah. Kemudian
Ni bawah ni ada lagi 2 helai kain. 2 helai kain 2 kali lipatan 4 dah. Makna 7 campur 4 11. Maknanya dah menutup dada dia ni 11 lapisan kain. Cukup untuk lelaki dan perempuan. Simple saja. Okey, saya bagi tahu jumlah kain pula. Bawah tadi ada 5 helai tali. Lepas tu kita bentang 2 helai kain 2.5 meter, 2.5 meter. Maknanya dah ada 5 meter bawah ni. Kemudian baju dia ni 1.5 meter. Baju dia ni 2.5 meter juga, lipat 2. Jadi 7.5 meter. Kain kemban tadi 1.5 meter, 8.5 meter. Baru guna 8.5 meter kain. Okey. Baik. Kemudian dah selesai. Tersekat. Wayar dia. Okey dah. Okey. Kemudian, rambut ni kita sikatkan dia, kemas. Okey. Terus tutup guna kapas ni. Tutup. Selit saja. Okey. Kita nak bagi tutup ni. Okey, kita guna kepala ni. Tak cukup ni, ambil kapal lain. Okey, boleh sekejap tau. Dia rambut dia panjang, jadi kita kena tutup bahagian rambut dia ni guna kapas. Tutup lagi. Tak muat. Okey. Kita akan buat besar sikit kapas. Kenapa gatal hidung? Biasa. Itulah dia, kalau kita uruskan mayat hidup, dia banyak komplain. Tapi kalau uruskan mayat yang mati betul-betul, sepanjang 16 tahun pengurusan saya, belum ada satu pun mayat komplain lagi. Rekod baik. Tutup. Tutup macam ni. Okey. Kita letak bawah dia. Jadi macam ni. Nampak? Kan comel tu. Nampak rambut dia? Tak nampak kan? Okey. Tadi kan saya dah potong 2 helai kain tudung tadi. Okey, kain telekung saya kata tadi. Okey. Kita ambil bucu dia mana-mana tak kisah. Kita lipat sikit. 1 2, ni sesuai untuk lelaki dan perempuan 3, tak kisah berapa lipatan pun. Okey. Saya ambil separuh macam ni. Saya sengaja tebalkan sini sebab kita nak buat tutup kepala dia. Ni tutup tengah-tengah dia. Macam ni. Masukkan dekat bahagian bawah ni, angkat kepala dia, lebihan ni selak masuk kat bawah ni. Selak lagi. Okey, letak. Okey. Tutup. Okey. Dia dah jadi macam ni. Alright, okey. Kita ambil kain yang satu lagi ni, lipat. Lipat bagi kecil-kecil. Lipat lagi. Kata hidung ke? Okey, panjang macam ni, letak kat bawah janggut dia ni, bawah dahu dia ni. Sumbat kat bahagian sini. Selit saja, tak payah ikat. Okey, letak. Ni first time dikafankan tak apa. Second time insya-Allah lambat lagi. Okey. Kemudian tadi kan saya ada tinggalkan sekeping kain lagi yang saya katakan potong tadi. Alright. Yang ni kita letakkan dengan kapas sedikit. Untuk tutup bahagian kepala dia, muka dia. Okey, letak kapas sikit. Macam ni Baik, sebelum nak tutup muka dia, bolehlah kita letak celak ke, minyak wangi ke apa-apa ke kan. Minyak wangi letak kat kening dia sebab orang nak cium sekejap lagi. Ambil kapas sikit-sikit, sumbat kat hidung dia, bahagian rongga-rongga ni. Nak letak celak ke apa, semua boleh. Kemudian kita panggillah waris dia untuk cium. Mai. Okey, waris dia pun akan cium seorang-seorang. Dah selesai. Okey, semua dah? Dah. Okey.
Kita ambil kain tadi, jangan letak kapas terus atas muka mayat. Sebab nanti mayat bersin. Tak. Nanti kapas ini melekat kat muka mayat. Kalau keluarga lain datang nak tengok, kita nak buka balik, kapas tu melekat kat muka mayat. Jadi lapikkan kain sebelum kapas. Ni kapas, ni kain kan. Letak macam ni. Kalau orang datang nak tengok, selak saja macam ni. Kan mudah begitu, kan? Alright. Dah siap? Semua dah tengok dah? Okey, waris semua dah okey Puas hati Jadi kita akan terus tutup jenazah. Okey. Terus tutup sebelah kiri ni. Okey, kejap Boleh? Boleh? Ada? Teruskan bercakap. Terus. Okey, kita tutup sebelah kiri dulu. Okey, sebabkan dia hidup lagi, saya tak tutup lah bahagian muka dia. Kesian dia. Okey. Hidung. Kita nak keluarkan air. Okey. Tengok banyak komplain. Okey, tutup sebelah kiri dia dulu. Kalau mayat yang sebenar, tutup terus muka dia. Tapi ni mayat tiruan. Saya buka muka dia untuk pernafasan. Okey? Faham ya? Alright. Nah, tutup. Ambil selai-selai bermula daripada sebelah kiri. Sebab itulah saya kata yang bahagian koyak ni duduk kat belah dalam. Sebab yang luar ni akan jadi belah kanan. Ya. Okey, pegang ni. Pegang wujud dia ni. Terus buat bunjut. Macam ni, bunjut. Okey, macam tadi tu, bawah tu, dia terus buat bunjut macam ni. Kaki rapatkan. Dan dalam badan mayat tidak ada ikatan. Maknanya kat lutut tak ada ikatan, dekat tangan pun tak ada ikatan. Jangan ada apa-apa ikatan. Okey? Baik. Ni lapisan yang seterusnya. Okey, kita kemaskan dia. Dan perlu ingat, nak kafan mayat ni jangan ketat-ketat. Ada orang ketat macam nak ikat lembu. Ish kata. Nak bagi ketat. Tak payah. Kain kafan ni ibarat selimut, nak menutup aurat mayat saja. Okey, dalam kubur ikatan pun akan dilonggarkan. Kena faham ya? Baik, kita dah ada. Okey, kumpulkan. Baik, tali tadi kita ikat dia sebelah kiri. Kenapa ikat sebelah kiri? Sebab jenazah dalam kubur akan mengiringkan menghadap sebelah kanan, dan ikatan ini akan berada di sebelah atas, mudah untuk kita tanggalkan. Okey, ikat bahagian kepala dia. Ikatan apa? Ikatan riben. Sebab dalam kubur, ikatan ini akan dilonggarkan semula. Okey. Tujuan kita ikat mayat, tujuan dia untuk mengelakkan kain kafan ni terbuka. Ya? Okey, baik. Jangan terlalu ketat ikat mayat, sekadar untuk mengelakkan kain ini daripada terbuka. Baik. Dah siap saja sudah. Okey, baik. Dah kain bawah ni buat apa pula? Mudah kita nak angkat, itu sahaja. Okey. Kemudian kita buat bunga sikit. Tunjuk sikit buat bunga. Buat bunga. Okey, yang ni tak boleh buat bunga pasal muka dia terbuka. Kalau muka tutup rapat, senang. Okey, ni kaedah buat bunga, nampak? Okey. Selak selai-selai. Kemudian kita kumpulkan. Begitu jadilah bunga. Alright. Lepas tu air mawar tadi mana? Sana tadi Tak apa. Banyak lagi stok air mawar kita. Letak minyak wangi atas badan mayat, letak air mawar. Juru saja kan, jangan simbahnya tu. Terminum. Tak apa. Okey. Berbuih mulut dia nanti. Alright. Letak wangi-wangian. Kemudian kita ambil kain batik. Dalam set ni, kalau kotak yang coklat tadi, dia ada kain batik ni. Kalau coklat kotak yang berwarna, dia bagi kain hijau ni. Tujuan dia boleh untuk tutup mayat. Tutup. Macam ni lah. Tutup. Kenapa nak tutup mayat macam ni? Sebab tujuan dia, andai kata berlaku pendarahan sebelum kita nak ke bumi jenazah, orang tak nampaklah sangat aib dia tu. Okey. Orang nak tengok. Okey. Buka. Baik. Selitkan bawah ni. Dah siap untuk dikebumikan. Sebelum ke bumi, kita perlu solatkan jenazah. Baik. Saya akan terus buat solat jenazah sekejap. Okey, saya seorang saja. Contoh ya, kita buat solat jenazah. Cara nak tanggal PPE pula macam mana? First kali, ni. Tanggal glove ni dulu. Macam mana cara dia?
tarik bucu dia ni, tarik. Kumpulkan dengan bucu sebelah, kumpulkan tangan ni, ambil yang bahagian bawah ni, buang. Okey, yang ni kita akan buang. Alright, bersihkan tangan, basuh. Sabun, air semua. Kemudian kita tanggallah mask kita, tarik. Buang mask. Buang glove. Buang apron ni. Okey. Buang apron daripada dalam tolak keluar. Lipat terus. Okey, settle. Okey, kita nak solat jenazah ni. Okey, katakanlah sana kiblat. Kepala lelaki, kepala perempuan belah mana? Itu bukan hukum, ya. Itu adalah sekadar uruf, adat setempat saja. Mana afdal? Kalau ikutkan tempat kita, kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan. Tapi kalau nakkan secara umum, kepala dua-dua sebelah kanan. Sebab apa? Dalam kubur pun kepala semuanya belah kanan sahaja, menghadap kiblat. Jadi saya lebih pendekatan saya, kepala jenazah sebelah kanan sahaja. Okey, baik. Cuma kedudukan imam. Kalau jenazah ni perempuan, kedudukan imam di pinggangnya. Kalau jenazah ni lelaki, kedudukannya di kepalanya. Kedudukan imam dan makmum. Jemaah boleh buat 3 saf, tu sunat. Rapat-rapatkan. Tapi musim PKPP ni jarak-jarakkan. Ya, baik. Niat dia mudah saja. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Taala. Tak payah mention jenazah lelaki ke jenazah perempuan ke, sebab depan ni dah memang jelas dah jenazah dia apa. Okey, sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir mengikut imam kerana Allah Taala. Kalau imam, menjadi imam kerana Allah Taala. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak payah baca iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Tak payah. Takbir pertama je terus Al-Fatihah. Dan tak payah baca surah sunat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, tak payah. Al-Fatihah saja. Takbir kedua, Allahu Akbar. Selawat. Paling cantik selawat Ibrahimiyah, macam kita tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang kedua. Tak payah bagi salam lagi. Assalamualaikum belum, baru takbir yang kedua, ya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, doa ke atas mayat. Kalau jenazah lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sahaja bacaan dia. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tukaha. Kalau jenazah ramai, ada jenazah 2-3 jenazah, tak kisah lelaki perempuan campur, 2-3 jenazah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, macam mana pula kan? Alamak, jenazah pondan. Allahumma fir lahu hahum. Jangan dijamakkan semua sekali hu hahum, ya. Dia tetap hu juga. Allahumma fir lahu juga. Jangan hu hahum sebab celaru kan. Okey. Baik, itu yang ringkas. Ada panjang lagi, boleh rujuk kitab. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Itu doanya. Tak reti baca, diam pun tak apa. Nak baca yang lain pun boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Pahala 1 qiraat dapat. 1 qiraat besar mana? Sebesar bukit Uhud. Allahu akbar besar, ya. Baik, kemudian jenazah pun diangkat, letak dalam keranda, nak bawa ke bumi. Dalam kubur. Sebelum nak letak kat kubur. Okey. Mai sini. Abang Jad. Okey. Jenazah ada dekat tepi. Okey, sini. Maknanya kami 3 orang ni ada kat dalam tanah nak menyambut jenazah. First, orang di luar keluarkan kain batik ni dulu. Okey. Nak memudahkan kerja, boleh buka tali dulu. Tapi nak buka dari dalam pun boleh. Nak mudah kerja, buka tali dulu. Longgarkan saja. Okey, longgarkan. Lepas tu kita kata tali ni jangan ketat sangat.
Ya, kita mudah nak buka atas ke bawah muka Okey, muka ni tutup dulu. Okey, longgar kan? Okey, buka kan? Okey. Tali ni jangan dibawa keluar, nanti orang buat benda lain. Kena ditanam sekali. Baik. Orang atas tolong paskan jenazah kepada 3 orang yang ada dalam kubur. Saya dalam kubur 3 orang ni. Orang dalam kubur ni, tangan kanan dia dekat bawah, dia kena selut mayat ni. Tangan kanan bawah, tangan kiri ke atas. Kenapa? Senang dia nak pikul jenazah masuk dalam lubang kubur. Okey, kita angkat 1 2 3, up, pegang kepala dia. Up. Okey, terus kita mengiring ke arah kiblat. Jenazah akan mengiring ke arah kiblat macam ni. Okey? Okey bang Sekejap saja. Jadi orang belah atas ni, dia kena buka muka jenazah. Sunat dibukakan. Okey, selak macam mana? Yang bahagian bawah ni selak ke bawah, yang atas ni selak macam ni sampai nampak muka dia. Ciumkan di dinding tanah. Dinding tanah, okey? Alright, dah cium di dinding tanah. Kalau tak kena, orang atas tolong kepal tanah sikit, letak ke hidung dia sikit. Kemudian kita tutup macam ni sahaja. Yang bahagian belakang ni pula, ambil tanah, kumpulkan bulat-bulat, bola-bola, tahan belakang tanah. Tahan belakang tanah supaya jenazah ini tidak terlentang semula. Bila yakin jenazah dah menghadap kiblat, kalau tak yakin, tarik sikit bawah dia. Tarik sikit supaya dia betul-betul menghadap ke arah kiblat. Okey, kemudian dah selesai, orang pun naik atas kubur, turunkan papan lahat. Okey, baring dulu. Sian dia. Okey, baik. Dia ada 3 kaedah nak ke bumi jenazah. Yang pertama, yang sunat asalnya ialah lahat tepi. Lahat tepi tu bentuk L. 1, 2. Jenazah itu dimasukkan dalam lubang tu, ditutup papan lahat tepi, kemudian tanah pun diturunkan. Itu sunat yang asal. Tapi kena tengok keadaan tanah juga. Ada tanah yang tak boleh buat lahat L tepi. Dia kena buat lahat tengah. Macam di sini. Lahat tengah macam mana? Lubang dia, lepas tu buat satu lagi lubang kat bawah. Jenazah di bawah dimasukkan dalam, letak papan lahat di atasnya, kemudian turunkan tanah. Kaedah yang ketiga pula, guna keranda. Jenazah dimasukkan dalam keranda, diiringkan awal-awal menghadap kiblat, lepas tu keranda diturunkan dalam tanah. Ataupun diturunkan dalam tanah dulu keranda, baru jenazah diiringkan ke arah kiblat. Kemudian ditutup papan lahat no. Barulah tutup. Itu kaedah mengikut pada keadaan jenazah. Kemudian sebelum nak turunkan tanah, kita kena lapik dulu tanah tikar. Lapik tikar dulu supaya tanah yang pertama tu jatuh, jangan bagi berbunyi. Buat apa jangan bagi bunyi? Sebab bimbang akan bukan bimbang, menghormati jenazah. Sebab Rasulullah sebut pendengaran jenazah akan dikembalikan semula setelah dia dikebumikan. Maka mungkin menakutkan dia bila terdengar bunyi tanah yang berdentum-dentum dam atas papan lahat. Maka secara menghormatinya, lapikkan tikar ataupun daun-daun ke apa supaya menghalang bunyi tanah tadi. Tak ada pun tak apa, ya. Tapi sebaiknya buat. Dah selesai, tanah tu dah penuh kat atas papan lahat, tikar tu dibawa keluar, barulah kita kambus tanah macam biasa, buatkan bukit sedikit begitu. Sunnah dia tinggikan sedikit, lebih kurang sejengkal buat bukit. Alright, selesailah bab yang rukun, yang wajib. Jadi, lepas tu nak siram air, renjiskan air ke, nak letak daun-daun bunga-bunga ke apa, sunat sahaja. Kenapa sunat? Rasulullah pernah renjiskan air di atas kubur anaknya Ibrahim ketika anaknya meninggal dunia. Tapi Rasulullah buat sedikit saja air. Kita berjak-jak kan, 10 orang 10 jak air, banjir kubur tu. Tak payah, 1 jak pun cukup. Gili-gili ambil sikit seorang. Kalau nak ambil manfaat tu kan. Bunga sedikit saja. Rasulullah letak pelepah tamar, tu sunnah asalnya. Kita kat tempat kita tak ada pelepah tamar, kita ganti daun pandan dan sebagainya. Sedikit pun boleh, tak ada masalah. Tujuan dia nak ikut Rasulullah, letak tumbuh-tumbuhan ataupun wangi-wangian. Niat kita bukan sekadar nak ikut agama lain, letak bunga seluruh pokok. Ni macam agama Kristian, atas ke bawah semua bunga saja. Ini bukan budaya kita. Sikit sahaja cukup. Berlebihan tidak betul cara tu, ya. Baik, kemudian dah selesai, balik kita nak baca talqin ke, nak tahlil ke, terpulang kepada keadaan semasa. Musim PKP ni, talqin pun diringkaskan. Sambung balik ke rumah, kita baca sendiri tahlil dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan 2? Boleh ke seorang isteri turut serta solatkan jenazah suaminya di masjid ataupun boleh, surau, sedangkan edah si isteri sudah bermula? Okey. Kalau jenazah unsa, macam mana sebutan ustaz? Okey, baik.
kita jawab dua soalan je dulu. Kalau jenazah itu isteri nak ikut jenazah suaminya untuk solat di surau ataupun hukum asal isteri bila berlaku kematian suami dia bermula iddah, maka tak perlu dia ikut keluar daripada rumah. Sebab itulah afdalnya mandi jenazah tu di rumah masing-masing. Sebab itulah kami SPJM kita tawarkan perkhidmatan mandi jenazah di rumah. Sebab kita nak menjaga sunnah asal ni. Tapi kita dah menjadi kebiasaan kita meninggal bawa ke masjid surau untuk mandikan. Tak ada masalah. Tapi kebimbangan ni ialah pada isteri yang baru iddah tadi. Dia nak keluar rumah kan. Maka banyak faktor. Kalau misalnya kata di rumah isteri tak sempat nak tengok suami, maka bolehlah dia ikut solat di surau, di masjid sekadar nak tengok, dan jangan dia bergaul dengan orang lain. Maknanya bercampur sebab dia dah mula iddah. Dan sebaiknya isteri tak perlu ikut sampai ke kubur pun jika keadaan itu tidak menyusahkan orang lain. Kalau misalnya kata tinggalkan dia, nanti kan tak ada siapa dengan isteri, orang lain semua ke kubur, maknanya di surau kan, tinggalkan surau, jadi menyusahkan. Isteri boleh ikut tapi sekadar tengok daripada jauh, tidak boleh bercampur. Ini kita kena panjang cerita dia pembahasan bab ni. Tapi saya cerita sikit saja. Okey. Yang tentang kedua pula kunsa, jenazah kunsa, hidup dia macam mana? Macam lelaki ke macam perempuan? Kalau lelaki, Allah maghfir lahu lah. Kalau macam perempuan, Allah maghfir laha. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sekarang itulah perkongsian saya pada hari ini dalam bab praktikal pengurusan jenazah kritikal SPJ Malaysia dengan kerjasama Brigade Bakti Malaysia. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua pihak, semua golongan, kategori kecil, dewasa, remaja, belia dan sebagainya, golongan korporat, golongan profesional, golongan awam dan sebagainya. InsyaAllah untuk kita lebih teliti, InsyaAllah kita akan buat dengan proses pencerahan hukum hakam, pencerahan tentang adat yang biasa kita guna. Itu semua dalam kuliah-kuliah yang lain yang akan disusun. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk lagi untuk pengajian ini. Ini sekadar pengajian online. Mungkin tak mampu untuk dapat semua, tapi sekurang-kurangnya kita ada basic asas saja, cukuplah. Lain-lain kena kita usaha lagi, ikhtiar cari. Jadi untuk info lanjut boleh tengok Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, atau Facebook saya sendiri, page saya Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Kenapa Undertaker? Sebab saya profesional dalam bidang embalming mayat. Kita ada sijil lesen untuk embalming. Embalming tu apa? Mengawet mayat. Ini kategori untuk jenazah dibawa ke luar negara. Alright. Sekadar itu, sekadar saya minta maaf sebab kekurangan, kekasaran bahasa, ketelanjuran, kekilafan dan sebagainya. Terima kasih kepada pihak Brigade Bakti Malaysia sekali lagi atas penganjuran program yang bagus dan manfaat ini. Terima kasih kepada pihak pentadbiran, pengurusan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si mayat. InsyaAllah. Okey. Okey, baik. Terima kasih skuad semua. Lepaskan dia kesian dia.